Selamat pagi, saya Muhammad Daniel Haikal. Hari ini kita akan bincangkan tentang perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi saya berkeinginan bertanyakan hal ini pada yang lebih memahami dalam hal tersebut. Jadi kita ada yang lebih arif, Cik Nur Aina Ashikin dan Cik Nurul Izzah Firzana. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Saya ingin menanyakan hal yang merujuk kepada bahagian 4, perkara 48, kehilangan menjadi ahli parlimen. Boleh Cik jelas apa yang termaktub dalam isu tersebut? Seseorang hilang kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen jika dia adalah dan telah didapati atau diisytiharkan tidak sempurna akal, atau dia seorang bankrupt belum lepas, atau dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan, atau setelah dinamakan untuk pemilihan ke mana-mana satu majlis parlimen atau ke Dewan Undangan sesuatu negeri, atau setelah bertindak sebagai ejen pilihan raya bagi seseorang yang dinamakan sedemikian. Dia tidak menyerahkan apa-apa penyata perbelanjaan pilihan raya yang dikehendaki oleh undang-undang dalam masa dan mengikut cara yang dikehendaki sedemikian. Atau dia telah disabitkan atas suatu kesalahan oleh sesuatu mahkamah di Persekutuan atau sebelum Hari Malaysia di wilayah-wilayah yang termasuk di dalam negeri Sabah atau Sarawak atau di Singapura, dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000 dan tidak boleh mendapat pengampunan bebas. Atau dia telah dengan sukarela memperoleh kewarganegaraan mana-mana negara di luar persekutuan, atau telah dengan sukarela menggunakan hak kewarganegaraan di mana-mana negara di luar persekutuan, atau telah membuat sesuatu akuan setia kepada mana-mana negeri di luar persekutuan. Dalam Malaysia, terdapat beberapa orang yang pernah kehilangan ahli sebagai ahli parlimen. Antaranya ialah Datuk Anwar Ibrahim yang pernah hilang kelayakan dalam ahli parlimen. Ianya didapati kerana beliau pernah meliwat pengurusnya sendiri, iaitu Encik Muhammad Saiful, yang dikatakan sebagai bekas pembantu peribadinya sendiri. Lembaga pengampunan membuat keputusan menolak petisyen Anwar pada 16 Mac lalu pada tahun 2015. YDPA dan Mesyuarat Lembaga Pengampunan telah menolak petisyen tersebut. Sejak itu, kedudukan Datuk Anwar sebagai ahli parlimen memberi kesan mengikut perkara 48 4C dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu hilang kelayakan dalam ahli parlimen. Majid berkata, dengan perkembangan itu, Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Datuk Asma bin Muhammad menolak permohonan Anwar bagi kebenaran semakan keputusan Ketua Pengarah, Penjara dan Menteri Dalam Negeri yang tidak membenarkan langsung kepada Anwar untuk hadir sidang parlimen. Ya, itulah contoh ahli parlimen yang pernah kehilangan ahli. Apakah undang-undang persekutuan boleh memperuntukkan bagi menghilang kelayakan, dan berapa tempoh mana-mana satu majlis parlimen yang dinyatakan oleh undang-undang? Undang-undang Persekutuan boleh membuat peruntukan bagi menghilangkan kelayakan untuk menjadi ahli mana-mana satu majlis parlimen selama tempoh yang dinyatakan oleh undang-undang itu orang yang melakukan kesalahan berkaitan dengan pilihan raya, dan mana-mana orang yang telah disabitkan atas suatu kesalahan sedemikian atau dibuktikan dalam prosiding yang berhubungan dengan sesuatu pilihan raya sebagai bersalah atas perbuatan yang menjadi kesalahan itu adalah dengan demikian itu hilang kelayakan selama tempoh yang dinyatakan sedemikian. Fasal 3. Kehilangan kelayakan seseorang di bawah perenggan D atau perenggan E. Fasal 1 boleh dibatalkan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan jika tidak dibatalkan sedemikian, hendaklah terhenti pada akhir tempoh 5 tahun yang bermula dari tarikh penyata yang disebut dalam perenggan D tersebut dikehendaki diserahkan atau mengikut mana-mana yang berkenaan dari tarikh orang yang disabitkan sebagaimana yang disebut dalam perenggan E tersebut dilepaskan daripada jagaan, atau dari tarikh denda yang disebut dalam perenggan E tersebut
dikenakan ke atas orang itu dan seseorang tidaklah boleh dihilangkan kelayakannya di bawah peringkat F Fasa 1 semata-mata oleh sebab apa-apa jua yang dilakukan olehnya sebelum dia menjadi warga negara. Apabila kehilangan kelayakan seseorang boleh dibatal oleh Yang di-Pertuan Agong, adakah tarikh yang disabitkan tersebut dilepas dari jagaan atau dari tarikh denda dikenakan ke atas orang itu? Fasal 4. Walau apa-apa pun jua yang terkandung dalam peruntukan yang terdahulu dalam perkara ini, jika seseorang ahli mana-mana satu majlis parlimen hilang kelayakan untuk terus menjadi ahli majlis itu menurut perenggan I Fasa 1 atau di bawah suatu undang-undang persekutuan yang dibuat menurut Fasal 2. A. Kehilangan kelayakan itu hendaklah mula berkuat kuasa apabila habis tempoh 14 hari dari tarikh dia. Nombor 1. Disabitkan dan dihukum sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan I yang disebut terdahulu. Atau nombor 2. Disabitkan atas suatu kesalahan atau dibuktikan bersalah atas suatu perbuatan di bawah suatu undang-undang persekutuan yang dibuat menurut Fasal 2. Atau B. Jika dalam tempoh 14 hari yang dinyatakan dalam perenggan A, suatu rayuan atau apa-apa prosiding mahkamah yang lain dibawa berkenaan dengan sabitan atau hukuman itu, atau berkenaan dengan pensabitan atau pembuktian bersalah sedemikian, mengikut mana-mana berkenaan, maka kehilangan kelayakan itu hendaklah mula berkuat kuasa apabila habis tempoh 14 hari dari tarikh rayuan itu, atau prosiding mahkamah yang lain itu dibereskan oleh mahkamah. Atau C. Jika dalam tempoh yang dinyatakan dalam perenggan A atau tempoh selepas pemberesan rayuan atau prosiding mahkamah yang lain dinyatakan dalam perenggan B ada difailkan suatu petisyen bagi pengampunan, maka kehilangan kelayakan itu hendaklah mula berkuat kuasa sebaik sahaja petisyen itu dibereskan. Perkara 63. Keistimewaan Parlimen menerangkan adakah keistimewaan Parlimen dalam mana-mana jawatan kuasanya tidak boleh dipersoalkan di dalam mahkamah. Kesahan apa-apa prosiding di dalam mana-mana satu majlis parlimen atau dalam mana-mana jawatankuasanya tidak boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah. Jadi seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya semasa mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding mana-mana satu majlis parlimen atau mana-mana jawatankuasanya. Jadi seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosedur di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang disiarkan oleh atau di bawah kuasa mana-mana satu majlis parlimen. Fasa 2 tidaklah terpakai bagi mana-mana orang yang dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Fasal 4 Perkara 10 atau atas suatu kesalahan di bawah Akta Hasutan 1948 Akta 15 sebagaimana yang dipinda oleh Ordinan Nombor 45 Kuasa-Kuasa Perlu Darurat 1970 PUA 282/7. Apapun Fasal 4, tiada seorang pun yang boleh dikenakan apa-apa prosiding di dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakan olehnya tentang Yang di-Pertuan Agong atau seseorang lain semasa mengambil bahagian dalam apa-apa prosiding mana-mana satu majlis parlimen atau mana-mana jawatankuasanya, kecuali jika dia mengajukan penghapusan kedudukan berperlembagaan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara bagi persekutuan atau kedudukan berperlembagaan raja sesuatu negeri mengikut mana-mana yang berkenaan. Berdasarkan video yang kita tengok tadi, keistimewaan parlimen ni ada macam-macam juga. Antaranya ialah boleh merokok dalam parlimen dan juga boleh makan dalam parlimen. Contoh macam kalau bawa bekal ke kan boleh makan. Syed Shadi pernah lah makan dalam parlimen, ya, dan gambar tu viral. Kalau nak tengok bolehlah search Google. Dan soalan yang terakhir, apakah saraan ahli-ahli Majlis Parlimen perlu melalui undang-undang dan perlukah setiap seorang memegang jawatan sehingga mencapai umur persaraan? Parlimen hendaklah melalui undang-undang membuat peruntukan bagi saraan ahli-ahli setiap majlis parlimen. Saraan ahli Dewan Rakyat pada tahun lalu adalah sebanyak RM11,000 dan pada tahun kini pula adalah sebanyak RM16,000. Saraan ahli bagi Dewan Negara pula adalah sebanyak RM7,000 dan pada tahun kini adalah sebanyak RM11,000.
Timbalan yang dipertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat, besaran ahlinya mereka adalah sebanyak RM20,000 dan pada tahun kini adalah sebanyak RM31,000. Ketika ini, anggota parlimen menerima gaji pokok sebanyak RM6,508.59 sebulan selain elang bulanan RM5,000 bagi menampung perbelanjaan kerajaan, gaji pemandu dan bil telefon bimbit. Mereka juga dibayar RM200 sehari apabila menghadiri persidangan Dewan Rakyat dan elang harian sebanyak RM150 bagi menghadiri mesyuarat dengan agensi kerajaan. Berikut merupakan saran ahli bagi ahli parlimen pada tahun kini. Akhir sekali, terima kasih kepada Cik Nur Aina Ashikin dan Cik Nur Iza Firzana kerana sudi menerima panggilan daripada saya dan sudi menerangkan tentang hal-hal yang saya bertanyakan tadi. Itu sahaja untuk segmen hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.